Satu lagi segmen menarik, khususnya dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, banyak cabaran yang perlu dihadapi dan negara kita juga berhadapan dengan banyak bencana lain juga yang tidak terjangka, antaranya seperti banjir dan sebagainya. Jadi untuk berhadapan dengan situasi ini, ada pelan kontingensi untuk kita memastikan supaya bekalan makanan dan sebagainya mencukupi untuk hidup kita sehari-harian. Jadi kita bersama dalam satu lagi segmen menarik hari ini bersama dengan tetamu kita, iaitu Dr. Zulhazmi Sayuti, yang merupakan Timbalan Pengarah Program Agronomi dan Sistem Pengeluaran Pusat Penyelidikan Hortikultur Maldi. Terima kasih doktor bersama dengan kami hari ini. Di depan kita ada sayur-sayuran, ada kaitan dengan topik kita hari ini. Kita nak bercerita tentang satu teknologi baharu yang telah pun dilaksanakan oleh Maldi, dan kita mungkin boleh terangkan terlebih dahululah secara ringkas tentang bagaimana situasi terkini perkembangan teknologi penanaman moden yang kita ketengahkan hari ini, iaitu teknologi kilang tanaman. Bagaimana doktor? Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia kerana memberi peluang kepada saya untuk hadir pada hari ini untuk memberi berkongsi sama tentang teknologi baru yang telah dihasilkan. So kita berkenaan dengan teknologi ini, kita bermula pada 2010 dengan kita membina prototipe di satu bangunan tinggalan bilik sejuk seluas 20x20 kaki saja. Dan di situ kita mula melihat kepentingan teknologi inilah untuk diketengahkan. Walaupun di negara-negara maju telah bermula awal dan negara seperti Jepun, China dan sebagainya, US dan juga UK telah mendirikan ini sebagai satu plan kontingensi diorang untuk mengeluarkan makanan. Tetapi bila Maldi melihat kepada kepentingan ini, kita telah sama-sama membangunkannya bermula daripada rancangan Malaysia ke-11 secara intensif dalam rancangan Malaysia ke-11 2016. Kita membuat satu model kilang tanaman yang berkeluasan 30x80 kali 20 kali tinggi. So di situ kita mengeluarkan tanaman yang lebih kepada tanaman sayuran, tanaman makanan. So di mana sistem kilang tanaman ini, faktor-faktor keperluan tanaman itu dikawal di dalam satu bangunan tertutup. Selalu orang tanam dekat di luar di ladang tapi kita tanam di dalam bangunan dengan aircon dan sebagainya. So faktor-faktor keperluan tanaman itu seperti cahaya, suhu, kelembapan, karbon dioksida, semua kita kontrol dan kita pantau melalui sistem-sistem peranti yang kita kaitkan dengan aplikasi IoT untuk kita modernkan lagi teknologi pengeluaran ni. So dalam keluasan 30x80 kali 20 kaki itu saja, kita berupaya menempatkan sebanyak 16,000 pokok. Kalau kita tengok macam mana pula 16,000 pokok tu, tapi di kilang teknologi moden ini selalunya kita ke arah vertikal. Ke arah vertikal maksudnya kita maksimiskan space. Kalau kata 1 meter square tu kita boleh tempatkan dalam 32 pokok, tetapi 7 kali ganda. Maksudnya kita buat rak bertingkat. Macam orang duduk kondo lah sayur ni kan. So dia bertingkat dan kita boleh mengeluarkan lebih tanaman sayuran tu per meter square. Jadi dalam ruangan yang berkapasiti tersebut, kita berupaya dalam satu masa mengeluarkan sebanyak 16,000 pokok, lebih kurang dalam 1.5 hingga ke 2 tan berdasarkan pada jenis sayur yang kita tanam. Kalau dilihat kepada perkembangannya, sebab dah mula diusahakan sejak 2010, jadi dari tahun ke tahun itu saya rasa pasti sudah dikenal pasti antara kebaikan dan juga kaedah ini nanti untuk pada masa akan datang. Sebab kalau kita lihat di negara kita pun kawasan tanah untuk penanaman ini semakin berkurangan. Jadi kaedah ini mungkin alternatif pada masa akan datang. Jadi bagaimana sebenarnya teknologi ini dilaksanakan, memandangkan ia dibuat di dalam bangunan. Kalau kita tahu tumbuhan ni dia memerlukan cahaya dan sebagainya. Jadi kaedah yang digunakan sebenarnya bagaimana? Okey, satu lagi faktor macam Margaret terangkan tadi berkenaan dengan cahaya kan. Satu pencapaian kita adalah kita melihat kepada keperluan cahaya di dalam bangunan. Bila kita tanam bertingkat ni, of course yang duduk di bawah tak akan dapat cahaya yang mencukupi lah kan.
tanaman. So apa yang kita berikan adalah kita panggil kalau plant factory ni selalunya di overseas dia panggil plant factory artificial light. So kita wujudkan pencahayaan tiruan lah, menggunakan pencahayaan LED, light emitting diode kan, yang teknologi yang telah kita gunakan ni. So melalui spektrum cahaya yang kita pilih, selalunya visible light tu di antara 400 hingga ke 700. Dia ada unit dia lah, micromole dan sebagainya. So kita pastikan apa cahaya yang diperlukan oleh tanaman. Selalunya tanaman dia respon kepada cahaya biru dan juga merah untuk berfotosintesis, tapi juga ada cahaya lain lah yang digunakan. So biru dengan merah ni adalah cahaya utama lah. So daripada komposisi tu kita uji, tengok kepada kesesuaian pokok seperti dalam gambar video yang kita pamerkan ni, dan kita dah dapatkan formulasi yang sesuai, dan kita formulakan benda itu, dan kita juga ada kerjasama dengan syarikat di luar untuk syarikat tempatan sendiri untuk mengeluarkan lampu LED tersebut lah. Melalui pencapaian ini, dan kita berjaya lah untuk memenuhi orang kata apa, keperluan cahaya dalam kilang tanaman. Kalau tidak, kita terpaksa import lampu ni daripada luar dengan harga yang tinggi lah, seperti lampu di pasaran lah. Dari segi perbezaan, sebab kalau kita lihat bila ditanam di luar, sudah menjadi sinonim bagi tanaman-tanaman ini untuk mendapatkan segala nutrien yang diperlukan untuk tumbuh dengan sebaiknya lah. Jadi apabila di dalam, adakah terdapat perbezaan antara tanaman yang ditanam di dalam kilang tanaman ini berbanding dengan yang ada di luar? Memang ada perbezaan lah bila kita memberikan input yang mencukupi. Satu, dari segi baja tu, sistem saya lupa beritahu tadi, sistem yang kita pakai adalah sistem hidroponik, DFT kita panggil, deep flow technique lah, yang berkedalaman yang sesuai untuk sayuran. So di situ ada formulasi baja yang kita gunakan lah, baja hidroponik AB tu, yang biasa digunakan di pasaran. Yang itu satu, berkenaan nutrien yang diperlukan oleh pokok tu, memang kita keperluan pokok tu memang mencukupi. Dan satu lagi, adakah berbeza itu bila kita memberi cahaya yang cukupi dan spektrum cahaya itu berperanan antara merah, biru, dan juga ada juga dalam komposisi itu kita letak hijau. So di situ cahaya biru sangat memberi respon yang baik kepada peningkatan kandungan vitamin C dan juga antioksidan dalam sayur lah. So di situ yang kita boleh manipulate dari segi kualiti sayur tu, selain daripada kita tidak menggunakan apa-apa racun serangga dan juga racun kulat lah di dalam, because kalau ditanam di dalam ruang, faktor luar tu terkawal, jadi tidak ada racun yang digunakan lah. So boleh dimakan terus. Maksudnya jadi sihat dan tidak ada rasa was-was untuk penggunaannya. Betul. Cuma sekarang kita tahu teknologi untuk tanaman ni semakin hari semakin banyak diusahakan oleh pihak MARDI sendiri. Malah kita lihat sebenarnya ramai yang membuat kajian untuk memastikan supaya tanaman itu nanti dapat memberi khasiat kepada penggunanya. Cuma kalau kita tahu ada organik dan sebagainya, adakah tanaman kilang ini sama seperti tanaman organik, ataupun ada perbezaan dari segi tekstur, rasa ataupun kandungan vitamin di dalamnya? So kalau mengikutkan tanaman organik ni, dia ada dia punya kata apa, SOP dia tertentu lah untuk menghasilkan tanaman organik ni. Tapi yang di kilang tanaman ni tidak fully organik lah, sebab kita menggunakan baja kimia lagi. Tetapi kita boleh katakan dia memenuhi good agriculture practice lah. Sebab semuanya terkawal, dan juga dia boleh dikatakan orang kata apa, tidak mengandungi kesan sampingan. Yang itu yang kita rasa orang kata apa, yang di media massa dan sebagainya kan, kesan sampingan racun dan sebagainya kan. So dianya boleh katakan selamat dimakan sebab tidak mengandungi apa-apa racun. Jenis tanaman yang digalakkan untuk ditanam secara dalam kilang tanaman ini jenis yang bagaimana? Boleh katakan teknologi ini baru, dan untuk membangunkannya juga memerlukan orang kata apa,
orang kata modal pusingan awal yang sedikit tinggi lah. Mungkin industri ini baru lagi, mungkin akan datang dari segi pembangunannya akan bila industri ini telah berkembang, dia akan menjadi lebih murah lah kan. So sayur yang dipilih juga adalah sayur yang kita kata dalam kategori yang high value crop ataupun vegetable lah. Contohnya macam salad di depan kita ni, kalau kita pergi ke hypermarket ataupun supermarket, dia punya harga satu bekas ni dalam saya rasa dalam RM5 lebih ataupun RM6. So dan bila kita timbang dia, tengok per kilo mencecah juga ke RM25 ke RM30 kan. So kita kategorikan, maksudnya ada segmen tertentu lah, maksudnya sayur yang digunakan di high end restaurant, di hotel dan juga di pasar raya yang diletakkan dalam tu, kebanyakannya setakat ni kita tanam leafy vegetable lah. Kebanyakannya salad, Lettuce sativa yang kita tanam, dan banyak jenis-jenis salad yang sesuai lah kita tanam di dalam kilang tanaman. Setakat ni sayur berdaun lah. Sayur berdaun. Dari segi volume hasilnya bagaimana? Adakah sama seperti tanaman di ladang ataupun memerlukan masa yang lebih lama untuk mengumpul lebih banyak kuantiti berbanding di ladang? Sebab maklumlah dengan lokasi dan juga ruang yang agak terhad, bagaimana Doktor? Sebab tu saya katakan daripada awal tadi, kelebihan dia dalam ruangan yang sempit, tetapi kita boleh keluarkan sayuran 5 hingga 10 kali ganda kan. So jadi bila di dalam kilang tanaman ni, kita mensasarkan pengeluaran untuk model yang mari ada lah, 30 kali 80. Tak tahulah kalau ada syarikat yang akan membuat kilang yang besar, itu kita sasarkan dalam jangkaan dalam 50 ke 60 kilo sehari. Tetapi kalau penuh satu kilang tu, mungkin kita boleh keluarkan dalam 1.5 tan macam tu. So kalau macam Margaret kata tadi, untuk berapa banyak yang kita boleh keluarkan kan, itu bergantung pada saiz kilang yang kita akan bangunkan lah. Tetapi kalau ikut kita merujuk pada model kita yang ada tu, jangkaan kita memang satu hari kita boleh keluarkan 50 hingga 60 kilo lah untuk satu hari. Kalau lihat kepada hasilnya tu, saya rasa dari sudut komersial itu ada nilai untuk kita laksanakan di luar. Setakat ini usaha ke arah komersial itu bagaimana Doktor? Okey, dari peringkat awal macam saya kata tadi, 2018 tu kita dah mempamerkan beberapa package namanya di Maha 2018. Selepas daripada itu banyak permintaan lah, dan kita juga telah mengadakan beberapa siri khusus lah. Kita adakan 10-12 siri khusus yang melibatkan lebih kurang dalam 150 orang, dan ada peserta yang telah menjalankan orang kata bisnes ni lah, ataupun membangunkan kilang tanaman mungkin secara kecil-kecilan, menggunakan rumah kedai dan menggunakan ruangan ofis dan sebagainya. Alhamdulillah dah sambutan sangat menggalakkan hingga ke hari ini. Cuma pandemik COVID ni kita agak orang kata bukannya terhenti lah, tetapi kita mengurangkan dan kita melihat kepada SOP lah bagaimana kita nak menjalankan lagi kursus-kursus tersebut. Sebab kursus dalam 4 hari ni seperti orang kata bila teknologi baru yang lebih kepada pengetahuan teknikal dan juga aplikasi teknikal yang lebih ni, kita perlu adanya latihan hands on lah. So yang itu yang kita tengok lah bagaimana nanti kalau SOP-nya kita boleh laksanakan juga tahun ni, kita akan laksanakan lagi lah. Biasa kalau untuk ladang komersial, untuk penanaman sayur-sayuran dan sebagainya, kita lihat tenaga kerjanya juga ramai untuk menjaga ladang yang luas. Tapi untuk teknologi kilang tanaman ini, dari segi tenaga kerjanya bagaimana? Sebab walaupun nampak ruang itu terhad, tetapi masih juga banyak tanaman yang dihasilkan. Jadi bagaimana? Betul. Bila kita tengok ruang terhad, dan bila kita kawal faktor luaran tu, jadi orang kata kerja tak banyak. Kerja tak banyak, maksudnya semuanya dikawal dengan peranti peranti ataupun sensor-sensor yang mencerap data menggunakan IoT. Kita boleh pantau melalui handphone dan sebagainya. So
kerja yang ada tu cukup untuk sekadar dilaksanakan oleh 2 orang dan 3 orang macam tu. Itu pun mungkin satu hari dalam 3 jam saja. Lepas tu kita boleh buat kerja lain. So kalau di ladang tu of course dah kita open kan, mungkin yelah ada serangan kulat ataupun rumpai, kita kena cabut rumpai dan sebagainya lah. So sangat orang kata apa, menggunakan tenaga kerja yang rendah lah. Tadi doktor menyebut tentang serangan rumpai dan sebagainya. Untuk tanaman teknologi kilang ini, adakah terdedah kepada risiko-risiko begitu? Tak ada. Bersih. Even kita nak masuk pun kita kena orang kata apa, macam orang kata SOP untuk mencegah COVID juga. Kena cuci tangan, kena pakai macam di dalam VT kita ni kan, kita kena pakai lab coat yang sesuai, tutup kepala dan sebagainya lah, untuk orang kata apa, sebab bila kita kata kilang, jadi segala kebersihan dan sebagainya kita kena jaga, sebab bila berlakunya contamination dan sebagainya, kita akan stop the whole operation dan cuci segala tangki dan sebagainya lah, untuk mengelakkan tu. Kalau kita lihat kepada hasil tanamannya, saya rasa ia adalah hasil yang berkualiti. Cuma untuk menjadi mahir di dalam teknologi ini perlukan latihan seperti mana kata doktor tadi. Jadi bagaimana untuk apabila ia dikomersialkan nanti, bagaimana masyarakat boleh mengambil peluang ini mungkin sebagai sumber pendapatan? Sebab kalau kita lihat sekarang dengan teknologi yang baru ini, kalau dulu pun ramai yang sudah menjadi usahawan dalam bidang pertanian, tapi dengan adanya teknologi ini, adakah ia lebih mudah untuk diusahakan dan pada masa yang sama juga menjana pendapatan negara? Ya, betul. Kalau kita lihat macam yang saya cerita ni adalah dari segi kilang model yang ada di Madi lah, dalam kapasiti warehouse yang besar. Tetapi dari segi konsep yang saya ceritakan tadi, kita juga boleh membina dalam model-model yang kecil dulu, untuk kita memahami bagaimana sistem itu berjalan kan. Bila dia dah mahir tentang penggunaan teknologi dan sebagainya, dia boleh pergi kepada segmen yang lebih besar dalam bisnes lah. Dan benda ini juga boleh dijadikan sebagai, macam saya kata tadi, bila tidak terlalu intensif, boleh jadikan sebagai kerja sampingan. So mungkin pagi dia tengok dia punya sayur dia dalam 2-3 jam, lepas tu dia boleh memandu Grab ke, ataupun membuat apa-apa aktiviti lain untuk menjana ekonomi dia lah. So dari segi segmen pulangan dia pula, dalam kita membuat package kilang tanaman ini, yang kita katakan macam warehouse tadi, seperti yang saya ceritakan panjang tadi, dan kita juga ada model kontena berkeluasan 10 kaki kali 40 kaki, boleh menempatkan lebih kurang dalam 2,200 pokok hingga ke 3,000 lebih pokok. Dan juga satu lagi package rumah kedai. Yang ini juga memberi pulangan-pulangan yang orang kata apa, berbeza lah. Kalau kontena tu, 3 kontena tu pun boleh orang kata apa, memberi pulangan yang baik juga dalam jangka masa, mungkin kontena bekas saiz dia kecil, jangka masa 3-4 tahun lah. Tapi kalau rumah kedai paling cepat dah dalam 2 tahun, macam tu dari segi calculation kita lah, berpotensi untuk dijalankan lah. So saya lihat apa yang telah jalankan perniagaan dalam bidang ini yang ada tu, yang saya melawat, kebanyakannya semua part time. Dia sewa separuh daripada rumah kedai, dan dia buat aktiviti tu. So dia datang dalam 2-3 jam, yang lain dia kerja dia lah. So itu dijadikan sebagai tambahan kepada pendapatan dia lah. So, mungkin akan datang mungkin sampai satu industri yang besar di kawasan Lembah Kelang ni. Buat masa ni mungkin kita dapat lihat sebenarnya usaha ini adalah usaha untuk kita melihat perkembangan ini diaplikasi oleh rakyat setempat lah. Sebab caranya mudah, cuma untuk permulaannya seperti kata doktor
doktor tadi agak tinggi di kosnya, tetapi pulangannya selepas itu itu lebih penting. Selepas itu betul. Baik. Mardi akan terus memberikan khidmat nasihat selepas ini. InsyaAllah akan terus komited dengan peranan Mardi dari segi R&D dan juga memberi pemilihan teknologi kepada masyarakat. Okey, terima kasih doktor. Bersama dengan kami hari ini Dr. Zulhasbi Sayuti merupakan Timbalan Pengarah Program Agronomi dan Sistem Pengeluaran Pusat Penyelidikan Hortikultur dari Mardi untuk teknologi kilang tanaman. Baik, kita nak bersama dengan rakan